Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel PG Share. Okay, baik, bagi korang yang baru sahaja dalam channel PG Share banyak berkongsi tentang info-info DIY kreatif dan sebagainya lah. Okey, bagi untuk perkongsian kali ini, sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kerana bagi korang yang telah subscribe PG Share, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak menjadikan PG Share salah satu platform untuk mendapatkan sedikit input lah. Untuk perkongsian kali ini saya nak cerita tentang favorite ataupun kegemaran bunga kegemaran kelulut. Okey, biasanya bila kita cerita tentang bela kelulut, okey, mesti orang akan tanya, rumah kamu ada bela pokok ada tanam pokok bunga apa menjadikan kelulut tu untuk kelulut dapatkan madu. Okey, sebelum tu saya nak terangkan sedikit input lah. Sebenarnya yang kita tanam pokok keliling rumah jadi rimbun, jadi macam hutan biasanya orang yang bela kelulut ni kan. Sebab apa? Usahanya tanam bunga kan, untuk dijadikan untuk membekalkan nektar dan polen kepada kelulut. Okey, sebelum tu saya nak terangkan supaya kita faham sebenarnya kita tanam pokok tu, saya nak betulkan apa dia ni, anggapan kita. Sebenarnya pokok yang kita tanam tu hanyalah sebenarnya hanya membekalkan sedikit sahaja peratusan nektar dan polen kepada kelulut untuk membuat madu dan bibrit. Sebenarnya mereka ni kelulut ni terbang ke dalam hutan berkilo-kilo punggah ataupun cari sendiri nektar di luar sana. Di rumah kita tu hanya memberikan 5% begitu sahaja. Sebenarnya lebih kalau kita melihat kepada pendapat ataupun sahabat-sahabat yang telah membela kelulut, sebenarnya pokok bunga yang kita tanam kat rumah tu adalah untuk psikologi kelulut saja. Bila biasanya dia duduk kat hutan kan, bila kita alih letak kat rumah kita ataupun kawasan kediaman kita, bila dia keluar dari rumah tu tengok ada pokok bunga, dia pun seronok, boleh duduk stay di rumah kita tu dengan jangka masa yang lama dan dapat menghasilkan madu. Okey, itu sahaja. Bukan kata pokok yang kita tanam tu, pokok tu lah dia ambil nektar dan polen untuk dijadikan madu. Bukan. Okey, baik. Itu sedikit info lah untuk sebab apa kita tanam pokok bunga kawasan rumah kita kan. Okey, sebenarnya kalau kawasan rumah kita tu kawasan hutan, dan lebih baik lagi kalau hutan kawasan tu pokok-pokok akasia, itu merupakan pembekal utama kepada nektar dan polen kepada sebagai sumber kepada kelulut kita. Okey, saya nak tunjukkan hari ni adalah pokok yang paling, saya kira paling famous lah dalam kategori orang bela kelulut tanam kat rumah dia, iaitu pokok apa? Pokok Ponara Willibus, apa dia begitulah. Ataupun senang cerita Ponara lah. Ada sebut Purana, ada sebut Ponara, ada sebut Pandora. Silap, Pandora tu gelang untuk kita beli pada isteri tersayang kan. Okey, baik. Ceritanya pokok Ponara. Ponara ni bunga dia. Kalau kita tengok bau dia, okey, bau dia cukup harum. Haruman kasturi. Okey, baik. Pokok Ponara ni, okey, dan satu lagi adalah pokok air mata pengantin. Orang sebut AMP. Tu ni lah dia, air mata pengantin. Kenapa? Kenapa panggil air mata pengantin tu? Bila saya siasat ataupun saya tanya, bila saya kaji, okey, kenapa dipanggil air mata pengantin? Biasanya air mata pengantin ni bila sahaja kahwin kan, diijab kabulkan, maka keluarlah air mata kegembiraan, bukan air mata berduka lara. Okey, jadi sebab itulah warna pink. Okey, sebenarnya air mata pengantin ni ada banyak warna. Ada kuning tak ada, merah jambu, merah, putih. Itulah saja dalam pengetahuan saya lah. Kalau ada warna pelik-pelik lagi, mungkin sangat special lah untuk anda penanamnya. Okey, baik. Ni pokok Ponara yang saya jumpa setakat ni, bunganya hanyalah berwarna putih. Okey, jadi untuk saya dah tanam dua-dua jenis ni. Okey, Ponara ni dia kurang best sikit, dia tidak berbunga sepanjang tahun, tidak seperti air mata pengantin. Jadi Ponara ni cuma bunga dia sangat rimbun dan cantik. Okey, dan baunya sangat-sangat harum. Tapi kelebihan dia juga, dia lama juga. Dia bila dia kembang, dia sekejap saja dan dia akan luruh.
Kemudian ranting ni akan pula mengeluarkan bunga-bunga yang baru. Jadi banyak trip lah dalam sekali dia keluarkan bunga. Okey, jom kita tengok suka tak kelulut pergi ambil nektar dan polen daripada pokok kedua-dua jenis ni. Okey, jom kita tengok. Okey, kalau kita tengok di sini banyak kelulut. Okey, ini merupakan pokok Purana Okey, ni pokok Purana, pokok bunga Purana. Okay, sedang mekar. Okey, ni pula jenis apa ni, pokok air mata pengantin. Ni bunga dia, bunga air mata pengantin. Pengantin bila dia selepas jahaja dia ijab kabul, dia akan menangis. Okey, inilah bentuk air mata dia, air mata kegembiraan. Okey, ni. Okey, ni kelulut Ni kelulut jenis, kalau kita tengok sini, ni jenis Carnifon besar gunting rambut. Okey, di atas tu, okey, kalau kita tengok ada juga kelulut jenis Apis cerana. Bukan kelulut. Apis cerana ni adalah lebah. Lebah Apis cerana. Kita tengok, okey, ni dia. Atau kita panggil juga lebah lalat. Okey. Juga mengangkat polen dan nektar di sini. Okey, antara kebaikan pokok cuma Purana ni dia tidak berbunga sepanjang tahun. Dia tak macam pokok air mata pengantin. Air mata pengantin ni dia mampu berbunga sepanjang tahun. Okey, tapi Purana dia berbunga, tak silap saya, dalam 2 kali setahun. Cuma bila dia start berbunga, okey, contoh dia luruh, okey, ranting-ranting dia ni akan keluarkan bunga pula. Dalam 3 lapis bunga akan keluar. Okey, maknanya lama jugalah dia menghasilkan bunga. Cuma dia tidak berbunga sepanjang tahun seperti air mata pengantin. Okay, jadi itulah sedikit perkongsian daripada saya pokok kedua-dua jenis pokok bunga ponara dan pokok air mata pengantin. Okey, jadi kalau kita nak tanam kat rumah, boleh saja kita tanam. Cuma kalau kita ada satu kawasan yang baiklah. Sebab apa? Sebab pokok ni dia menjala. Menjala dan kita perlu uruskan. Tidak tak dia akan jadi nampak macam semak. Okey, jadi untuk sedikit info, pokok air mata pengantin ni dia akan membiak melalui biji benih. Dia akan bila dia kering ni, okey, salah satu bunga yang besar ni, okey, contohnya bunga ni yang besar ni, dia kat dalam dia ada biji. Dia ada biji benih. Okey, jadi biji ni bila kering dia akan jadi warna coklat hitam gitu. Okey, kita akan semaikan. Okey, nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara kita nak semai pokok air mata pengantin. Ada juga kita boleh sahaja ambil anak di bawah pokok dia tu, sebab biji benih tu akan jatuh dan akan tumbuhlah. Okey, untuk untuk ponara ni pula dia membiak melalui keratan batang. Okey, jadi kita potong saja batang dia tu, cucuk, insya-Allah ada rezeki kita, hiduplah dia. Okey, ataupun dia akan menjala kat bawah tanah tu, ataupun akar-akar dia akan keluar dan mengeluarkan pucuk yang baru. Potong, boleh kita ambil anak tu sebagai untuk disemai lah. Okey, jadi itulah sedikit perkongsian daripada saya. Semoga kita dapat membetulkan sedikit tanggapan kita. Kita tanam pokok tu, walaupun kita tanam banyak pun, itu bukanlah untuk membekalkan madu, nektar dan polen untuk menghasilkan madu untuk kelulut kita. Sebenarnya untuk psikologi dia sahaja, supaya dia suka tinggal di kediaman kita. Okey, jadi itulah sedikit perkongsian daripada PG Share. Kita jumpa lagi pada video-video akan datang. Semoga perkongsian ini memberi manfaat dan info berguna kepada sahabat-sahabat. Okey, kita jumpa lagi pada video akan datang. Terima kasih kerana sudah menonton. Assalamualaikum.